Selamat pagi, cikgu ucapkan kepada pelajar cikgu untuk tingkatan 1. Okey, untuk pembelajaran hari ini, cikgu nak masuk 3.2 iaitu kuasa 3 dan punca kuasa 3 pada muka surat 58. Pertama sekali, untuk standard pembelajaran hari ini, awak akan menerangkan maksud kuasa 3 dan kuasa 3 sempurna. Okey, buka muka surat 58 kelas. Okey, pertama, apakah kuasa 3 dan kuasa 3 sempurna? Nota dekat bawah ni cikgu ambil dalam buku teks awak ya. Secara ringkasnya, kita menyatakan kuasa 3 bagi 2 ialah 8. Okey, kuasa 3 bagi 2 ialah 8. Kuasa 3 bagi 2 ditulis sebagai 2 kuasa 3. Okey. Maka kita menulis 2 kuasa 3 sama dengan 8. Okey. 2 kuasa, kita sebut yang 3 dekat atas ni kuasa 3 kelas saya sama dengan 8. 2 kuasa 3 disebut sebagai 2 kuasa 3 ataupun kuasa 3 bagi 2. Ingat? Jadi ingat bawah ni, okey, 2 kuasa 3 ni disebut 2 kuasa 3 sama dengan 8. Okey kelas, nak tahu jawapan ni sebenarnya kelas 2 kuasa 3 ni merujuk kepada 2 darab dengan 2 darab dengan 2. Awak akan dapat 8. Okey, ingat balik tak sebelum ni yang awak belajar kelas belajar kuasa 2. Okey. Yang ini ingat tak kuasa 2? 2 kuasa 2 sama dengan kalau kita tulis 2 darab dengan 2 sebenarnya. Sama dengan 4, ingat tak? Okey. Kalau 10 kuasa 2 sebenarnya adalah 10 darab dengan 10 sama dengan 20. Okey. Okey, maafkan cikgu Salah. 10 kuasa 2, betul lah 10 darab dengan 10. Tetapi 10 darab 10 kan. Okey, sekejap padam balik Okey, 10 kuasa 2 sama dengan 10 darab 10 kan. 10 darab 10 kan 100. Okey, dia macam tu. Ni kuasa 2. Kalau 2 kuasa 3, dia sebenarnya merujuk pada 2 kali lah. 2 darab dengan 2 darab dengan 2. Okey, selepas itu buka muka surat 60 pula yang terus masuk dekat contoh 9 di mana bagaimanakah anda menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa 3 sempurna. Okey, yang ini juga standard pelajaran yang seterusnya menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa 3 sempurna. Okey, dekat sini, nota dekat sini, tengok muka surat 60 kelas Kita juga boleh menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey. Kaedah pemfaktoran perdana untuk menentukan sama ada suatu nombor ialah kuasa 3 sempurna ataupun bukan. Okey, dalam kaedah ini jika faktor perdana dapat dikumpulkan dalam 3 kumpulan yang sama, maka nombor itu ialah kuasa 3 sempurna. Awak mesti kumpulkan dalam kumpulan yang sama. Nombor yang sama maka akan menghimpunkan ataupun dikumpulkan menjadi kuasa 3. Okey, tu tengok contoh 9. Okey, contoh 9 ni ada 2 contoh A dan B. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah kuasa 3 sempurna ataupun bukan. Okey, yang menggunakan kaedah pemfaktoran kelas okey, 64. Berdasarkan contoh dekat bawah ni, awak ingat balik tak masa awak buat kuasa 2 sempurna? Okey. Tengok, recall balik contoh yang sebelum ni, latihan yang awak dah buat sebelum ni, video yang cikgu dah tunjukkan sebelum ni. Awak boleh tunjuk video sebelum ni Okey, 64 dekat sini kelas 64 adalah hasil darab hasil darab sifir 8 dalam 8, betul? Okey, log fikir dekat sini Okey. Sekejap
Okay, kat sini cikgu letak dekat tepi ni. 8 darab dengan 8, 64. Betul? Okey, jadi inilah hasil darab 8 darab 8 nombor 4. Okey, kita pecahkan balik. Kenapa kita pecahkan balik kelas? Sebab hasil darab 4 darab dengan 2 adalah 8. 4 darab dengan 2 adalah 8, betul? Okey. Lepas tu kenapa kita hasilkan lagi dekat bawah ni kelas? Supaya, okey, 2 darab dengan 2. Okey, kita dapat 4. Lepas tu turun saja 2. Lepas tu 2 darab dengan 2 dapat 4. Turunkan lagi 2. Jadi awak tengok dekat bawah ni. 64 terhasil daripada turun 2 darab dengan 2, 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 darab dengan 2. Awak cuba darab semua 2 ni, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni, awak akan dapat 64. Maka 64 ialah kuasa 3 sempurna. Okey. Faktor tengok dekat nota dekat tepi ni. Faktor perdana boleh dikumpulkan dalam 3 kumpulan yang sama. Okey. Ataupun erti kata lain kelas. Tengok tips Bestari dekat tepi ni. Kuasa 3 sempurna boleh ditulis sebagai hasil darab 3 faktor yang sama. Okey, ingat 3 faktor yang sama. Misalnya 64 ni sebenarnya kelas kita boleh himpunkan sebagai 4 darab dengan 4 darab dengan 4. Iaitu cikgu tulis kat tepi ni. 64 ni 64 ni sebenarnya erti kata lain 4 darab dengan 4 darab dengan 4. Ataupun 64 ni boleh juga ditulis sebagai 4 kuasa 3. Okey, nanti cikgu akan ajar macam mana nak tekan kereta untuk ini. Okey. Okey, seterusnya contoh 9A saya harap cikgu harap awak faham ya. Terus kepada contoh 9B. Okey, menggunakan kaedah pemfaktoran perdana juga. Okey, B muka surat 60 juga. Okey, 240 kita pecahkan kepada 2. Okey, 240 ni kelas. Kalau awak darab ya, dekat tepi ni cikgu bukan. 12 darab dengan 20, awak akan dapat 240 juga kelas Okey, okay, cikgu letak sini 12 darab dengan 20, sebenarnya awak akan dapat 240 juga. Okey. Lepas tu, sifir lagi 3 darab dengan 4 awak akan dapat 12 kan? Okey, 4 darab 5 awak akan dapat 20. Ini sifir kelas Okey, turun ke 3. Okey, 4 okey, hasil darab 2 darab dengan 2 awak akan dapat 4. Okey, ini pun sama juga. Okey, 5. Okey, daripada dekat sini kan kelas Ni, ni. Dari sini kelas awak tengok. Dia tidak sama kelas. Kita tak dapat kumpulkan dia orang ni sebab nilai dia orang ada 5, ada 1 saja. Nilai 3, 1 saja. Selebihnya 2 ni ada 4. Okeylah dapat 5. Tapi bila kita tengok 3 dengan 5 ni tak sama, awak akan dapat rasakan ini adalah bukan kuasa 3 sempurna berdasarkan 240 dalam soalan. Okey, 240 ni, okey, 3 darab dengan 2, darab dengan 2, darab dengan 2, darab dengan 2, darab dengan 5. Okey, awak darab ni semua Awak darab ni semua, memang awak akan dapat 240. Betul. Okey, tapi dia bukan kuasa 3 sempurna kelas sebab awak tak dapat nak mencari dia macam ni tadi. Contoh macam ni. Dia tak sama dengan kes yang ni tadi. Awak tak dapat cari nilai, okey, tak dapat cari nilai yang sama sampai macam ni. Maksud saya, 4 kali ni, 4 ni didarabkan sebanyak 3 kali akan dapat 64. Kalau yang ni tak dapat kelas sebab dia berlainan nombor dia. Jadi, maka 240 bukan kuasa 3 sempurna. Okey, untuk nak mengetahui ataupun awak faham ataupun tidak berdasarkan dua contoh ni, cikgu minta awak buat latih diri 3.2a ni. Okey? Nombor 1, dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey?
Dia nak kaedah pemfaktoran. Tentukan sama ada setiap nombor berikut ialah kuasa 3 sempurna ataupun bukan. Ada 4 soalan dekat bawah ni. Awak cuba buat dulu. Okey? Nanti cikgu akan bagi tahu bila awak akan hantar latihan ini. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kelas.